Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas, saya nak tanya suara saya dengar ataupun tak? Cuba bagi tahu sikit. Okey, suara saya dengar Okey, jadi Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi ini adalah refreshment class, okey, kelas yang saya nak buat untuk santai-santai je. Okey. Jadi dalam kelas pada malam ni saya nak tunjukkan sikitlah okey, entry-entry yang telah kita entry pada minggu ni, yang telah saya bagi signal pada minggu ni. Saya nak tunjuk kepada anda semua bagaimana saya dapat entry. Okey, dan saya nak buat refreshment sikit tentang topik-topik yang telah kita belajar pada sebelum ini, iaitu kita dah belajar pasal trendline, kita dah belajar pasal SNR, okey, kita dah belajar kita dah belajar dua tu lah, trendline breakout dan juga SNR breakout. Okay, tiada empat benda tu. Jadi saya nak refresh balik kepada anda semua. Okay, saya nak kita nak buat banyak back test lagi hari ni. Okay. Okay, jadi sebelum kita mulakan kelas kita pada malam ini, seperti biasa kepada yang beragama Islam, kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okay, jadi kita mulakan kita punya kelas pada malam ni, okay, dengan pair GBP USD. Okay, sekejap saya share screen. Okay, ini adalah pair GBP USD yang saya bagi signal dan analisa kepada anda semua dalam channel. Okay, saya dah bagi dah kenapa kita sell GBP USD ni, betul? Jadi GBP USD ni sebenarnya kalau kita tengok di time frame H1, okay, kita tengok di time frame H1, ini adalah chart pattern flag, okay, flag pattern. Okay, jadi untuk chart pattern kita masih belum masuk lagi topik chart pattern, betul? Jadi jangan risau, satu hari nanti kita akan masuk juga topik chart pattern ini. Okay, jadi sebab itulah anda kena gabungkan nanti. Okay, dah habis belajar semua nanti kena gabungkan chart pattern, candlestick pattern dan sebagainya lah. Okay, jadi saya dapat entry GBP USD sell ini daripada terbentuknya sebuah chart pattern yang dinamakan sebagai flag pattern. Okay, flag pattern. Jadi bagaimana bentuk flag pattern ini? Okay, bagaimana bentuk flag pattern ini? Okay, jadi saya nak lukis sikit kepada anda semua bagaimana bentuknya flag pattern ini. Okay, jadi flag pattern ini dia macam ni. Okay, dia boleh terbentuk apabila uptrend dan dia boleh juga terbentuk apabila downtrend. Okay, jadi flag pattern ni dia datang daripada bawah macam ni. Ni untuk GBPUSD. Dia datang macam ni. Kemudian dia turun bawah. Okay, dia turun bawah. Dia naik sikit macam ni. Okay, lebih kurang macam ni. Dia turun balik bawah sampai sini. Kemudian dia naik. Jadi automatik di bawah ini adalah kita punya support, betul? Okay, automatik yang di bawah ni adalah kita punya support. Maka di sini, apa yang anda nampak? Price naik, price turun, price naik, price turun, lepas tu price naik, price tak sempat nak cecah di resisten ini. Price tak sempat nak cecah dan dia membuat penurunan. Maka ini telah terbentuknya satu pattern yang boleh kita gunakan untuk tarik trend line. Okay, untuk tarik trend line. Jadi macam yang saya dah ajar kepada anda semua pada minggu lepas, cara nak tarik trend line adalah daripada turn yang pertama, anda tarik pergi turn yang kedua. Okay, jadi terbentuklah flag pattern. Okay, flag pattern ni dia berbentuk seperti ini. Okay, saya tandakan garis lagi satu macam ni. Okay, dia bentuk macam ni. Jadi price hanya akan bermain di dalam kawasan ini saja. Okay, price hanya akan bermain di dalam kawasan ini saja. Price naik sampai sini, kemudian price turun. Okay, price naik sampai sini, lepas tu price turun. Okay, price naik sampai sini, dan di sini semakin kecil, maka semakin besar potensi untuk price breakout. Jadi pada ketika ini kita tak tahu lagi price nak breakout mana. Price nak breakout kita punya trend line, apa trend line ni, kita akan buy lah. Macam saya ajar pada minggu lepas. Okay, katakan kalau price breakout kita punya apa trend line ni. Okay, price breakout, tunggu retracement berlaku, pump kita entry buy. Okay, itu berlaku jika price breakout kita punya apa trend line. Tetapi bagi contoh GBP USD tadi, dia breakout kita punya support, betul? Jadi apa yang kita buat adalah kita tunggu dia retrace, kemudian kita sell di sini. Okay, kita sell di sini. Okay, jadi ini adalah sepatutnya entry yang kita entry. Tetapi anda lihat saya bagi signal kenapa dia tak breakout lagi tapi saya dah bagi signal. Okay,
price tu tak breakout lagi kita punya support, tapi saya dah bagi screen dekat area sini. Okay, saya dah bagi screen dekat area sini. Kerana ada lagi satu sebab kenapa saya terus entry di sini. Kerana GPUSD memang trend dia memang nak turun bawah lah. Okay, kerana ada satu sebab dia adalah trend line di time frame H4. Jadi itu nanti saya akan tunjuk dalam chat. Okay, jadi ini adalah flag pattern. Jadi kepada yang nak lukis sila lukis. Okay, kepada yang nak lukis sila lukis. Okay, jadi ini adalah flag pattern. Flag pattern inilah yang kita gunakan untuk entry GBP USD tadi. Okay, seperti yang saya kata kepada anda semua. Okay, kalau dia breakout kita punya apa trendline ni, maksudnya kita akan cari peluang buy. Okay, tetapi kalau dia breakout kita punya sell, kita punya support ni, maka kita akan cari peluang sell. Maka hanya dua ni saja. Okay, kita punya possibility kita, sama ada dia naik atas kita buy, dia turun bawah kita sell. Okay, jadi flag pattern ni jarang berlaku. Jadi bila dia berlaku, jangan lepaskan peluang. Okay? Jangan lepaskan peluang. Jadi ini adalah sebab kita sell GBP/USD tadi. Tapi masih ada satu lagi sebab yang anda tak tahu. Kenapa saya entry sebelum breakout. Sepatutnya kita tunggu price breakout dahulu, baru kita entry, betul? Tetapi dekat sini kita dah entry dah. Okay, lepas ni saya tunjuk dalam chat. Okay? Okay. Jadi kita pergi ke chat. Pergi dekat chat. Okay, jadi ini adalah pair GBP/USD di time frame H1. Okay, jadi kalau kita buka time frame H4, okay, flag pattern ini berlaku di time frame H1. Nampak tak? Price naik, price turun, price naik, price turun. Okay, jadi terbentuklah satu pattern yang boleh kita tarik trendline dan juga support, betul? Jadi terbentuklah flag pattern. Jadi kenapa kita terus sell di sini? Kenapa kita tak tunggu breakout di sini? Kerananya bila anda buka time frame H4, nampak tak dekat sini? First turn, second turn, third turn, yang kali keempat. Jadi kita boleh tarik trendline daripada first turn hinggalah turn yang kedua ini. Jadi terbentuklah trendline yang macam ni di time frame H4 pula. Makanya kita ada dua trendline di sini. Satu di time frame H4 dan juga satu di time frame H1. Okay, nampak tak? Dari sini kita tarik pergi sini. Maka price datang kat sini je. Okay, dia ambil shadow je, terus dia junam ke bawah. Okay, sepatutnya kita dah boleh entry dah dekat atas ni, dekat pucuk ni. Tapi kita tunggu dulu, kita tunggu terbentuknya flag pattern, baru kita entry, betul? Jadi sebab itulah saya entry awal-awal di sini. Saya tak tunggu breakout sebabnya memang dah ada tanda-tanda yang besar untuk price terus turun ke bawah. Okay, sebab itulah saya terus sell di sini. Okay, saya bagi signal kepada anda semua, betul? Okay. Jadi ada lagi satu entry yang kita entry, iaitu pada awal minggu tu kita entry CAD/JPY. Okay, nampak tak ni AUD/JPY pun kita entry dah junam 77 pip dah. Okay, simple saja reason dia. Okay, CAD/JPY pun kita dah profit 2 hari lepas 65 pip. Jadi reason dia pun sangat-sangat senang. Kenapa reason dia? Saya ke belakangkan balik market. Okay, ini adalah reason kenapa kita entry pair CAD/JPY. Jadi saya rasa anda semua dah tahulah kenapa kita entry pair CAD/JPY ni. Okay. Okay, kejap Okay, jadi kita entry pair CAD/JPY ni adalah kerana memang senang saja. Reason dia adalah trendline saja. Okay, trendline dan juga support lah, seperti yang saya terangkan kepada anda semua. Anda perlu menggabungkan dua jenis setup, betul? Sama ada kalau anda guna trendline, anda kena gabungkan dengan setup yang lain. Seperti contoh, gabungkan dengan SNR ke, gabungkan dengan SND ke. Maka pada kali ini, kita entry CAD/JPY. Okay, nampak kita entry CAD/JPY. Saya buka balik CAD/JPY. Okay. Okay, ni CAD/JPY kita. Okay, jadi ini adalah before CAD/JPY kita. Jadi saya bagi screen kepada anda semua di sini. Okay, di sini memang sangat-sangat sharp. Kita dapat zero float, tak silap saya, pada entry pada kali ni, pada kali itu. Okay, jadi dia punya reason dia adalah simple saja. Okay, reason dia adalah di sini. Price membuat first turn. Okay, first turn di sini dan juga second turn. Okay, maka seperti yang mungkin saya tak terangkan kepada anda semua sebelum ni. Okay, jadi bila kita dah jumpa first turn dan second turn, sepatutnya kita akan tarik trendline macam ni lah, betul? Tetapi kalau price membuat turn yang kali ketiga, tapi dia tidak sentuh kat sini, no, turn yang kali ketiga ni dia tak sentuh betul kat trendline ni. Tapi turn ini dia atas sikit daripada trendline. Maka apa yang perlu anda buat adalah
anda alihkan, anda tukarkan turn yang kedua ini, okay, ke turn yang ketiga. Maksudnya turn yang ketiga ini menjadi turn yang kedua. Maka trendline anda akan menjadi seperti ini. Okay, akan jadi seperti ini. Turn yang pertama kekalkan dan turn yang kedua ni ubah. Okay, turn yang ketiga ni menjadi turn yang kedua. Faham Okay, jadi terbentuklah trendline seperti ini. Okay, maka terbentuk trendline seperti ini. Jadi kita entry di sini. Nampak tak di sini time frame H4. Okay. Okay, sekejap saya betulkan balik trendline. Okay, di sini time frame H4. Okay, di sini gabungan daripada trendline dan juga support. Okay, dan juga support di time frame H1. Okay, nampak tak dekat sini? Bukan support. Kita ada SND tak silap saya untuk setup yang kali ni. Ya betul, kita ada base. Okay, kita ada rally, base, rally. Nanti kita akan masuk topik SND. Okay, jadi sebab itulah. Okay, nampak tak di sini? Press sentuh je trendline. Okay, tengok dia bagi shadow je, pump, terus dia naik sebatang. Sebatang. Dia tak ada buat retracement yang besar pun. Okay, dia terus naik sebanyak 65 pip. Okay, jadi dia punya reason dia adalah simple saja. Trendline di H4. Okay, trendline di H4. Kemudian kita cari reason yang lain di time frame yang lain. Okay, katakan di sini saya jumpa reason yang lain dia. Reason yang kali kedua adalah di time frame M15, iaitu rally base rally. Kita ada SND di sini. Okay, dan SND ini juga ada SND yang strong. Kerana apa? Press. Okay, yang tak ada suara tu boleh tekan join with audio ataupun guna wifi. Okay, join with wifi ataupun apa dia punya pilihan itu. Okay, jadi di sini ini adalah satu SND yang strong. Okay, ini adalah SND yang strong kerana press datang, kemudian press reject di sini, press naik. Press datang di sini, press reject di sini, press naik. Okay, sebab itulah saya boleh consider dia sebagai SND yang strong. Sebab itulah bila press datang baik di sinilah kita entry. Okay, pump, press naik ke atas. Okay, jadi itu saja. Reasonnya senang saja. Trendline di time frame H4 dan kemudian anda perlu cari reason yang lain selain daripada trendline tersebut. Okay, jadi setakat ni faham ataupun tak penerangan kita ni? Okay. Okay, faham Okay, jadi kita lagi satu pair. Okay, lagi satu pair iaitu AUDJPY. Okay. Okay, jadi macam sekarang ni price dah turun balik. Betul, price dah break out kita punya trendline. Maka kita boleh cari peluang-peluang untuk sell lah pula. Sebab apa? Sebab dia dah break out kita punya trendline. Okay. Jadi nanti saya akan cari peluang-peluang untuk sell. Okay. Kita cari peluang-peluang untuk sell dekat mana yang cantik. Okay, kejap. Okay, kita kena tunggu price naik dulu baru kita boleh agak dia nak pergi ke zone yang mana. Okay, sebab di sini pun kita ada zone satu. Okay, jadi kita pergi ke pair AUDJPY pula yang kita entry semalam. Okay, tak salah saya. Okay, ini AUDJPY. Okay, price J6 sebanyak, okay, kejap yang mana? Di sini. Price dah J6 sebanyak 76 pip sekarang ni. Okay, price dah J6 76 pip. Okay, jadi ada ke yang masih hold lagi entry ni? 76 pip dah ada J6. Okay, jadi AUDJPY ni pun memang sangat-sangat simple je kita punya reason dia. Okay, simple saja reason kenapa kita entry AUDJPY ni. Okay, jadi yang pertama adalah, okay, katakan saya buanglah box kuning yang besar ni. Jadi di sini anda nampak ada satu zone, iaitu zone resistance lah. Okay, nampak tak? Price naik. Okay. Okay. Di sini, price naik. Lepas tu sampai satu tahap di sini, price buat apa? Price membuat end turn. Ingat balik first class yang kita dah belajar yang sebelum ni, first class kita. Okay, price naik. Lepas tu sampai satu tahap, price membuat penurunan. Maka automatik ini adalah resistance kita. Tetapi jika anda look to the left, okay, anda pandang lagi belah kiri, ini apa? Ini adalah kita punya support. Kalau tak nampak dekat candlestick chart ni, buka line chart. Nampak tak ini support? Price turun, pump, price naik. Price turun, pump, price naik.
Lepas tu price turun, breakout kita punya support, price retrace naik atas, masuk balik dalam zone support become resistant, price turun. Jadi sebab itulah di sini terbentuknya resistant, price junam. Okay, simple saja. Reason dia simple saja. Okay, jadi ini adalah zone, pada awalnya ini adalah zone support become resistant. Jadi di sini, okay, kita entry di sini. Okay, kita entry di lebih kurang 84.97, 84.980. Okay, kenapa kita tak entry dekat pucuk-pucuk atas ni? Sebab satunya macam yang saya dah terangkan kepada anda semua di dalam kelas-kelas yang lepas, walaupun price dah sentuh zone untuk kita entry, sama ada zone support ke, zone resistant ke, kita kena tunggu confirmation dahulu. Okay, kita kena tunggu confirmation dahulu. Jadi sebab itulah kita entry di sini. Okay, tetapi lebih baik kita tunggu confirmation daripada price datang ke resistance ni, price terus naik sebatang ke atas, hit SL kita. Jadi confirmation lah untuk menyelamatkan kita punya entry, kita punya account, confirmation lah. Okay, jadi anda tak boleh entry walaupun anda tahu, okay, ni zone ni adalah zone sell yang sangat strong. Anda terus masuk, anda terus entry sell. Tak boleh macam tu. Kita perlu ada confirmation. Kita kena ada confirmation sebelum kita entry. Okay, jadi sebab tak ada confirmation lah ramai trader yang lost. Okay, ramai trader lost sebab apa? Sebab mereka trade tanpa confirmation. Okay, walaupun price masuk zone resistant. Okay, kita tahu memang zone resistant untuk sell. Tetapi, okay, sebagai contoh yang ni. Ni apa? Resistant betul. Price naik sampai sudah price turun. Di sini apa yang berlaku di sini? Price naik ke atas betul. Jadi kita kena tunggu confirmation. Okay, kita kena tunggu confirmation. Okay? Okay, mana lagi yang contoh berlakunya breakout? Okay, resistant breakout secara tiba-tiba ke? Okay? Jadi banyak benda tu berlaku. Jadi benda tu berlaku, memang benda tu akan berlaku dalam market. Kita tak boleh nak nafikan dia. Tapi kita hanya boleh untuk mengelakkan kita daripada trade di setup-setup yang tersebut, kita perlu ada confirmation lah. Okay? Jadi bagi contoh pada kali ni, confirmation yang saya entry, sebab saya entry pair EDJPY ni adalah menggunakan candlestick pattern. Okay, menggunakan candlestick pattern yang simple yang semua orang tahu, iaitu bearish engulfing. Okay, jadi anda nampak tak dekat sini? Price naik. Lepas tu price masuk dalam zone, price turun. Lepas tu price buat apa kat sini? Price membuat bearish engulfing. Nampak tak? Price candle merah ini menelan candle hijau, betul? Jadi ini kita gelarkan dia sebagai bearish engulfing. Okay, dalam bearish kita gelarkan dia sebagai bearish engulfing. Jadi untuk topik candlestick pattern ini, dia agak tak complicated, tapi dia ada beberapa cara. Okay, walaupun, okay, sebab itulah saya punya style memang ada confirmation yang sangat lengkap. Okay, walaupun dah muncul candlestick pattern warna merah ni, bearish engulfing ni, tak bermakna bila lepas dia close kita terus entry. Tak, bukan macam tu. Kita ada 2-3 cara yang kita kena guna selepas munculnya candlestick pattern, ataupun saya gelar dia sebagai candle reversal signal. Okay, dia ada 2-3 cara. Jadi mungkin saya akan ajar dalam kelas yang akan datang sebab dia agak panjang sikit topik tu. Okay, dalam dia ada 2-3 jenis cara bagaimana kita nak entry selepas munculnya candle reversal signal. Okay, kemudian kita kena belajar, sebelum tu kita kena belajar bagaimana nak kenal pasti candle reversal signal pula. Okay, jadi dia ada beberapa step lagi. Okay, selepas anda buat zone ni. Okay, walaupun anda dah buat zone, ada beberapa step lagi untuk sebelum anda entry. Okay, jadi katakan saya skip, kita dapat entry di sini. Okay, kita dapat entry di sini. Okay, sepatutnya di dalam zone ini, tapi saya bagi awal sikit. Okay, kita dapat entry di sini. Nampak sekarang price dah turun lebih kurang 67 pip. Tadi dah sampai 75 pip. Okay, jadi simple saja, dan juga ini saya guna satu lagi cara, iaitu saya menggunakan Fibonacci. Okay, saya menggunakan Fibonacci, saya gunakan Fibo. Jadi Fibo ni pun sebenarnya simple saja. Okay, jadi sepatutnya saya bagi signal ini adalah TP1 saya, TP2 dan juga TP3. Nampak tak? Kalau saya gunakan Fibo pun, kita punya TP tu sangat-sangat tepatlah kita punya take profit punya point kita. Kerana di sini adalah TP1 kita. TP2, dia hit je TP2, terus dia reject naik atas. Lepas tu dia turun balik. Ni sekarang dia tengah hit TP3. Dia reject betul. Jadi nanti insyaAllah bila saya bagi signal, saya akan bagi sekali dengan TP sekali. Okay. Okay, jadi ini adalah penerangan untuk AUDJPY. Kenapa kita entry? Jadi dia punya reason dia adalah senang saja. Kita entry adalah kerana daripada resistance yang ada di sini. Okay, support become resistant lah. Okay, zone support become resistant. Kemudian munculnya candle reversal signal.
Kemudian saya skip, lepas tu kita entry. Okay, sekarang dah turun 70 pip. Okay, jadi sebenarnya itu sajalah. Okay, simple je sebenarnya. Okay, jadi apa lagi entry yang kita entry pada minggu ni? Okay, jadi sekarang ni EU. Okay, EU pun nampak cantik sebenarnya untuk kita entry. Okay, ada dua zone untuk kita entry sell Euro USD ni. Iaitu yang pertama di sini. Okay, yang pertama zone ini. Yang kedua zone atas tu. Okay, jadi ingat kalau price datang sini, saya akan bagi signal untuk sell nanti. Okay, jadi tunggu signal saya dulu sebab saya ada confirmation lagi. Okay, jadi tunggu saya bagi signal dulu, nanti kita akan entry sama-sama. Okay, ada dua saja zone yang possible untuk price sentuh kemudian price junam. Itu zone ini dan juga zone ini. Okay, nanti saya akan update balik dalam channel. Okay, sebabnya ini adalah kita punya sell zone kita. Okay, ini adalah resistance kita. Okay, price naik sampai satu tahap price turun. Okay, price turun. Jadi kita tandakan zone resistance dan di sini telah pun muncul bearish engulfing. Okay, telah pun muncul bearish engulfing. Jadi sepatutnya kita akan sell lah, betul. Tetapi seperti yang saya cakap tadi, dia ada beberapa cara selepas munculnya candle reversal signal untuk kita entry. Okay, jadi dia ada beberapa cara. Okay, jadi nanti saya akan bagi signal. Okay, selepas munculnya confirmation selepas itulah. Okay, jadi ini untuk EU. Kita tengok lagi pair apa yang boleh saya tunjuk kepada anda semua. Okay, okay, ni pair NZD USD. Ada tak yang entry? Okay, saya dah share pair ni dalam channel saya. Okay, kita tengok balik before dia macam ni rupa. Ni, nampak tak? Waktu saya share tu hari Sabtu ke Ahad tak salah saya, price masih berada di sini. Okay, price masih berada di sini. Dan kemudian saya kata ada 4 zone, iaitu medium risk sell zone, low risk, medium risk buy, low risk buy. Dan sekarang tengok price sentuh saja kita punya zone medium risk untuk sell, terus price junam. Okay, dah berapa pip dah price junam dari sini sampai bawah. Price dah junam sebanyak 85 pip. Simple entry saja. Okay, tapi untuk pair ni saya tak sempat bagi signal. Okay, memang saya tak sempat bagi signal untuk pair ni. Jadi kita terlepas lah. Kita sama-sama terlepas. Okay, jadi kalau ada entry kat pucuk ni memang sedap lah. Okay, jadi saya nak tengok ada tak soalan. Okay, ada yang dapat entry NZUSD? Okay, kita tengok gold pula. Okay, ada yang minta nak tengok gold. Okay, gold pun sekarang dah junam. Oh, dia naik balik. Kalau munculnya bullish engulfing macam ni, memang high possibility untuk dia naik lagi lah. Okay, saya predict untuk dia naik dalam zone yang atas ni. Kan sekarang anda nampak ada dua zone, betul? Okay, jadi ada dua zone. Zone pertama, zone kedua ni, betul? Jadi saya predict sepatutnya di zone kedua ni, zone yang bawah ni, kalau tak muncul bullish engulfing yang macam ni, dia akan turun. Tetapi tadi saya nampak dia turun, sekarang naik balik dah. Okay, jadi memang high possibility untuk dia naik sampai zone atas ni. Dia buat macam sideways sekejap, kemudian dia junam, buat bearish engulfing, kita entry lah. Okay, jadi saya akan bagi signal. Mungkin benda tu akan berlaku minggu depan lah kot. Sekarang dah hari Rabu, mungkin dalam hari Isnin, Selasa minggu depan lah kot. Okay, jadi untuk gold saya tak ada entry lagi. Okay, tetapi untuk gold ni, kalau anda jenis seorang yang scalper, yang suka main scalping, memang boleh lah main gold ni. Sebab apa? Sebab di sini anda boleh dapat sell sebenarnya tadi. Ramai yang sell saya tengok. Okay, ramai yang sell di sini. Nampak tak? Ni resistant. Naik, turun. Naik, turun. Okay, di sini. Orang ramai sell di sini. Okay, kalau sell kat sini pun, dah 200 pip dah. Simple macam tu je 200 pip. Gold ni, dia punya scalping ni bukan macam scalping pair lain lah. Okay, dia punya scalping ni dah sama macam intraday ataupun swing pair lain. Okay, tengok lah, kalau kita scalping pun dia turun dah 200 pip dah dia turun. Okay,
Jadi dekat sini pun kita sepatutnya boleh buy dekat sini. Sebab apa? Ni. Sebab ada support become resistant dan juga kalau kita buka time frame kecil sikit, okay? Okay, kalau kita buka time frame kecil sikit, di sini adanya rally base rally, okay? Ada SND dekat sini, okay? Ada SND punya setup dekat sini. Jadi memang sangat-sangat cantik lah. Okay, memang sangat-sangat cantik. Sebab itulah price datang je, turun je, kat sini price naik balik. Okay, jadi dekat sini pun kita boleh dapat sell, kat sini pun kita boleh dapat buy. Jadi dua hala kita makan untuk pair ni. Okay, untuk pair gold ini. Maka 200 pip turun kita dapat, 200 pip naik pun kita dapat. Okay, ni senang je. Yang atas gabungan daripada SNR, okay, SNR, dan bawah adalah gabungan daripada SNR dan juga SND. Okay, jadi kita buat sikit refreshment sikit pasal apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, GU pula. Okay, GU tadi saya terangkan, okay, bagaimana kita dapat entry tadi. Ni GU. Yang pertama, okay, yang pertama kita dapat entry GU adalah sebabnya di sini. Firstly, saya selalu ajar kepada anda semua, buka chart je, buka terus time frame besar. Okay, buka terus time frame besar, H4. H4, tengok di sini, kita boleh buat apa? Tengok apa yang kita boleh buat. Di sini kita boleh tarik trend line lah. Okay, kita boleh tarik trend line dari sini. Dari sini. So kita entry kat sini sepatutnya. Tapi kita tak sempat entry. Kita buka time frame H1, terbentuk. Okay, kejap. Kita buka time frame H1, terbentuk satu chart pattern yang dinamakan sebagai flag pattern. Tapi kita belum masuk lagi topik chart pattern ni. Jadi mungkin anda tak tahulah apa itu flag pattern. Okay. Jadi terbentuknya flag pattern di sini. Jadi bila terbentuknya flag pattern lah, sebab itulah kita entry sell di sini. Okay. Okay, sebab itulah kita entry sell di sini. Sekarang dah running 35 pip. Okay, sekarang dah running 35 pip. Jadi reason dia pun simple je. Trend line dan juga SNR sebenarnya. Okay, flag pattern ni sebenarnya adalah gabungan daripada trend line dan juga SNR. Okay, kita tengok balik lukisan ni. Okay, ni adalah flag pattern. Flag pattern ni sebenarnya adalah gabungan daripada trend line, okay, dan juga SNR. Trend line atas, support bawah. Okay. Jadi sebab itulah anda kena gabungkan apa yang anda dah belajar. Okay. Macam ni, kita ada trend line betul. Lepas tu, price breakout, resistance. Okay, price breakout resistance. Dan di sini berlakunya rally, base rally. Sebab tu dekat sampai di price kat sini, price naik. Okay, simple je sebenarnya. Nanti kita akan masuk semua sekali. Kita akan masuk tentang topik SND, chart pattern, candlestick pattern. Okay. Jadi ada beberapa topik lagi yang saya nak ajar anda semua. Okay. Jadi ada soalan tak? Okay, ada soalan tak? Nak suruh tengok pair apa-apa ke? Okay, AUD USD. Okay, ada yang tanya macam mana nak layer. Okay, macam layer tu sebenarnya ikut atas equity account anda lah. Okay. Dan juga MM yang anda gunakan. Kalau anda gunakan low risk, maka jangan layer. Okay, kita buka AUD USD. Okay, jadi ini adalah chart AUD USD. Okay, set BE selalunya berapa pip? Okay, selalunya kalau dia ikut atas berapa yang pair tu dah jalan. Katakan pair tu baru jalan 20 pip. Okay, katakan pair tu baru jalan 20 pip. Maka BE anda mestilah perlu rapat-rapat dengan anda punya entry. Okay, beza dalam 1 pip je dengan entry anda. Okay, ingat kalau pair tu baru jalan 20 pip, anda punya BE mestilah rapat sahaja dengan entry point anda. Lebih kurang dalam 1 pip, 2 pip macam tu saja. Itu hanyalah untuk sekadar untuk securekan anda punya account daripada loss. Okay, maksudnya bila anda set BE, pada ketika itu anda adalah zero risk. Okay, anda dah zero risk. Price naik, anda tak rugi. Price turun pun anda tak rugi. Okay, kalau anda sell lah. Okay, maka pada ketika itu memang anda dah zero risk. Sebab itulah anda kena set BE. Okay, jadi kalau price jalan 20 pip, maka anda set BE betul-betul rapat dengan entry.
Lepas tu bila price dah turun, maka anda kena jarakkan lagi BE tersebut. Okay, tapi kalau dah price dah jalan dalam lebih kurang 50 pip macam tu, set lah BE dalam lebih kurang 10 pip ke 15 pip ke. Okay, janganlah set rapat sangat, nanti langsung tak dapat apa pula kan. Okay, jadi anda kena pandai jarakkan dia punya price semasa dengan anda punya BE. Okay, sebab kadang-kadang price akan buat retracement. Okay. Okay, ni adalah pair AUD USD. Okay, ni time frame H4. Okay, ni time frame H4. Jadi di sini adalah zone, dia tak sempat sampai zone sell saya. Okay, jadi macam itulah dalam trading. Kita dah tanda zone cantik-cantik apa semua, tapi price tak sempat masuk, dia dah jundam dah. Okay, jadi tak apa. Okay, jadi ada banyak lagi pair lain yang kita boleh entry. Okay, jadi untuk analisa saya punya AUD USD ni, mungkin kalau price naik, price akan pergi dua zone ni lah, low risk ataupun medium risk. Kalau price turun sampai sini, saya agak takut untuk entry buy, sebabnya support ni dah banyak kali kena sentuh tau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dah banyak kali support yang kena sentuh. Jadi memang high possibility untuk price breakout kita punya support tu lah. Okay, jadi kalau price naik, kita akan tengok, kita akan zone sell kita adalah dua ni lah, medium risk dan juga low risk ini. Okay, ini adalah untuk pair AUD USD. Okay. Okay, jadi ada soalan apa lagi? Okay, katakan kalau confirmation entry time frame berapa? Okay, katakan kalau anda analisa bermula daripada time frame H4, maka confirmation entry mestilah di time frame H4 adalah tempat confirmation entry anda juga. Okay, sebab apa? Sebab kita perlu tunggu candlestick pattern ataupun candle reversal signal berlaku di time frame H4. Okay, sepatutnya kalau betul-betul saya ajar anda semua, kita perlu analisa daripada daily. Okay, sepatutnya. Tetapi nak bagi senang, kita analisa daripada H4, tunggu candle reversal signal berlaku di time frame H4, dan kemudian pada ketika itulah kita buka time frame kecil untuk entry. Okay, jadi cara-cara untuk entry tu ada 2-3 cara sebenarnya. Okay, dia agak panjang. Nanti saya akan ajar dekat kelas yang akan datang. Okay, jadi anda tanya, AUDJPY nak berubah arah ke? Okay, mungkin di sini dia reject sikit naik atas ni sebab dia dah hit kita punya level 3.618 ni. Dia dah hit level Fibo kita ni. Sebab tu dah di reject sikit. Macam kat atas ni lah. Dia hit sini, pump dia naik atas sikit kan. Jadi tak kisah. Sekarang ni kalau anda dah entry pun dah 63 pip, dah 70 pip dah pun tak di running. Jadi nak close pun dah boleh dah sebenarnya. Okay, nak close pun dah boleh sebenarnya. Tetapi kalau nak ikutkan candlestick yang dah berlaku ni, nampaknya movement bearish agak kuat pada ketika ini. Kerana kalau anda lihat di sini, daripada atas ni muncul bearish engulfing. Lepas tu dia buat base. Lepas tu dia turun sebatang, dia turun lagi sebatang. Maka di sini berkemungkinan besar di sini price akan naik sekejap macam ni, dia buat candlestick kejap macam ni, lepas ni dia akan turun balik. Dia akan turun lagi dan mungkin dia akan cari zone-zone support yang macam ni lah. Okay, jadi apa-apa pun confirmation tetap kena ada. Okay, macam kat atas ni kita sell with confirmation. Jadi kalau kat bawah ni nak buy pun kena buy confirmation. Jadi kalau kita tengok time frame daily sekalipun, nampak tak daily di sini? Jadi nanti bila anda dah belajar semua, anda akan tahulah bagaimana nak main dengan multi time frame ni. Kalau di daily, anda nampak di daily, price sedang membuat bearish engulfing tau. Dia bukan membuat, dia sedang membuat bearish engulfing. Bearish engulfing di time frame daily. Di time frame H4 pun bearish engulfing tu dah betul-betul strong. Apatah lagi kalau di time frame daily, betul? Jadi berkemungkinan besar hari ni dia close macam ni, esok dia naik lebih kurang kat tengah-tengah ni, kat 50% ni, dan dia akan junam balik sampai ke bawah. Berkemungkinan besar lah, itu adalah prediction saya. Jadi ni kalau esok dia naik, mungkin dia akan naik lebih kurang 50% je. Kejap kita akan cari zone macam kat mana nak re-entry esok. Okay, mungkin zone ini boleh menjadi zone untuk kita re-entry. Okay, zone ni support, lepas tu dia breakout betul. Okay, jadi zone ini boleh jadi zone untuk re-entry. Esok lah. Okay, esok. Okay, kita tunggu candlestick daily close dahulu. Okay, ini analisa untuk AUDJPY. Okay, jadi kepada yang masih nak hold pair AUDJPY ni, BE jangan lupalah. Okay, set BE jangan lupa. Apa-apa pun set BE, kerana price ni tiba-tiba dia boleh naik atas batang balik. News ke apa ke kan. Jadi BE jangan lupa. Okay.
Jadi ini adalah untuk AUD JPY. Okay, USD JPY pula. Okay, kita tengok USD JPY. Okay, ramai yang buy USD JPY semalam sebenarnya. Diorang buy kat sini, naik sampai sini lebih kurang 45 pip. Okay, ada yang tanya USD JPY nak turun jauh ke tak? Okay, ini mengikut analisa saya je lah. Okay, dua zone ini dan juga zone ini adalah zone untuk kita buy sebenarnya. Okay, zone ini adalah zone medium risk buy. Zone yang bawah ini adalah zone low risk kita untuk buy. Okay, jadi apa-apa pun confirmation lah. Confirmation kena ada kat sini. Sekarang ni price turun sebatang, saya takkan entry lah. Okay, kerana pada ketika ini movement bearish masih ada. Jadi kita perlu tunggu movement bullish keluar pula baru kita boleh buy. Jadi kita tak boleh buy sewendang-wendang macam tu lah. Boleh kita nak plan tu tapi untuk scalping je lah. Macam ni dia naik 7 pip. Close lah. Okay, kerana dia akan reject sekejap je. Okay, kita tengok gold. Apa jadi dengan gold? Tengok, macam saya kata tadi kan. Saya kata dah tadi, memang high possibility untuk price naik ke atas sampai zone atas ni. Sebab apa? Sebab ni dia mudah muncul bullish engulfing kat H4 ni. Okay, memang betul-betul kuat engulfing ni. Sebab apa? Anda kena faham lah bagaimana candlestick terbentuk iaitu OHLC. Okay, anda kena faham open, high, low, close. Okay, OHLC adalah perkara yang penting kerana ini adalah di bawah topik price action. Okay, price action ni penting kerana apa? Kerana anda kena tahu, okay, candlestick pattern macam ni. Apa yang terjadi sebenarnya candlestick pattern macam ni? Jadi candlestick pattern yang macam ini, yang ada macam ni adalah sebabnya berlaku ni candlestick pattern macam ni adalah kerana pada awalnya, okay, di sini, sebenarnya buyer telah pun masuk. Okay, buyer telah pun masuk market dan juga seller telah pun keluar dari market. Sebab itulah terbentuknya candlestick yang mempunyai lower shadow yang panjang seperti ini. Okay, lower shadow yang panjang ni bermaksud seller yang menggerakkan harga turun ke bawah. Ingat seller yang menggerakkan harga turun ke bawah dan juga buyer yang menggerakkan harga naik ke atas. Okay, jadi pada candlestick yang macam ni, candlestick yang macam ni, shadow yang panjang yang di bawah ni bermakna seller telah pun keluar market dan juga buyer telah pun masuk market. Okay, jadi pada ketika itu memang dah terang lah. Okay, yang pada ketika itu mungkin price akan membuat movement bullish lah. Price akan membuat movement naik ke atas. Okay, sebab itulah tadi saya kata price akan naik ke atas betul. Tadi price berada kat sini je. Tengok sekarang dah naik atas. Okay, dah lebih kurang 100 pip je. Berapa minit je saya bercakap dah 100 pip dah. Okay, memang laju sangat-sangat pair gold ni. Memang laju gila. Dah 100 pip dah dia naik. Okay, jadi walaupun saya kata zone di atas ni adalah zone untuk sell, tetapi selagi tak ada confirmation, jangan sell. Okay, selagi tak ada confirmation, jangan sell. Kita tunggu ada confirmation dahulu. Okay, mungkin confirmation dia datang lama lagi kot. Okay, jadi memang saya rasa gold ni akan fly. Okay, gold ni akan fly sebab okay, kalau kita buka time frame weekly. Okay, ni saya sajalah. Okay, kalau saya buka time frame weekly, saya nampak di sini kita boleh tarik trend line. Nampak tak dekat sini? Point first, point second, point third dekat sini sepatutnya price turun. Tetapi price buat apa? Price naik ke atas dan hampir breakout. Okay, lagi 4 hari 8 jam saja lagi yang menentukan sama ada price ni breakout ataupun tak trend line ni. Tapi dah kalau bentuk dia macam ni, confirm price akan breakout. Minggu depan dia akan turun sampai trend line ni dan kemudian dia akan naik. Okay, jadi movement yang besar akan berlaku minggu depan lah saya rasa. Jadi mungkin anda boleh sell, tetapi anda sell untuk nak kata scalping tak juga sebabnya gold ni kalau kita scalping pun dah beratus-ratus pip dah. Katakan kalau kita sell daripada zone ni atas ni, price turun sampai sini dah 400 pip lebih kurang. Okay, jadi gold memang sedap lah. Jadi sekarang ni kita tak boleh buat apa lagi lah sebab kita dah terlepas dan nak entry buy kat sini. Sebenarnya kita entry buy kat sini, jadi price dah naik atas sampai sini, jadi kita tak boleh buat apa. Okay, jadi ada apa-apa lagi pair yang kita nak tengok.
Okay, lepas tu saya nak tunjuk kepada anda semua news pula. Okay. Ini adalah website yang anda perlu ada. Kalau anda guna PC, anda kena ada Forex Factory. Kalau anda guna handphone, anda kena ada application MyFXBook ataupun investing.com. Okay. So dalam application tersebut adanya news. Okay, news. Jadi sebagai seorang trader, anda kena tahu jugalah, okay, news apa yang ada pada hari tersebut. Kerana news ni lah yang akan menggerakkan market secara drastik. Okay. Ketika anda entry pair Euro USD, anda sell. Anda entry awal-awal tu price gerak lambat. Tapi tiba-tiba pukul 8.30 malam tu, price terus turun, anda sell. Price terus turun sebatang. Anda pelik. Kenapa tiba-tiba price lambat? Lepas tu tiba-tiba price turun sebatang tau. Mungkin pada ketika itu adanya news. Jadi macam mana nak tengok news, tengok website dan juga application yang saya cakap. Okay, hari ni hari Rabu, betul? Okay, betul, hari ni hari Rabu. Jadi kalau kita lihat pada hari Rabu ni, Wednesday ni, 19 Mei, tak ada news yang warna merah. Okay. Jadi mungkin pada hari ni tak ada gangguan news lah. Okay, kalau kita buka Khamis pula, pada pukul 9.30 pagi esok ada news AUD. Jadi ini adalah news yang penting, iaitu ni unemployment rate, okay, ataupun kita gelar dia sebagai interest rate. Okay, interest rate. Okay, jadi interest rate ni adalah semua, tak silap saya, betul, ni adalah interest rate. Okay, semua bank di dunia, okay, semua bank di setiap negara, okay, tak kisahlah Malaysia ke, US ke, mana-mana negara ke, dia akan umumkan interest rate setiap bulan. Okay, dia akan umumkan interest rate setiap bulan. Okay, jadi interest rate ni yang akan menentukan, okay, sama ada kita punya pair tu, kita punya mata wang tu makin meningkat ataupun menurun dia punya nilai dia lah. Okay, jadi pada ketika ini AUD ni adalah interest rate dia before dia. Ni adalah simple ya, method yang simple untuk mengenal pasti news itu sama ada currency itu strong ataupun weak ya. Jadi ini adalah cara yang simple saja tanpa perlu baca apa-apa. Okay, jadi sekarang yang anda nampak kat atas ni, previous dan juga forecast. Okay, previous dan juga forecast. Jadi benda ni saya pernah belajar dulu. Okay, sebenarnya saya pernah belajar dulu dan juga saya pernah ajar orang bagaimana nak trade full margin menggunakan news ini. Okay, ini nampak tak, ini adalah previous dan juga ini adalah forecast. Okay, jadi kita buka balik pair AUD, kita buka balik news AUD tu. Jadi previous dia adalah 5.6% dan juga forecast dia juga adalah 5.6%. Okay, forecast dia adalah 5.6%. Okay. Okay, forecast dia ada 5.6%. Dua-dua sama. Okay, jadi satu tips daripada saya, okay, ini adalah sekadar method yang senang saja. Anda jangan pergi full margin pula esok pukul 9.30 pagi. Okay, kalau adanya data seperti ini, previous, okay, tulis saya kalau takut terlupa, previous dan juga forecast mempunyai data yang sama, 5.6%, berkemungkinan besar currency AUD pada ketika news itu diumumkan akan menjadi weak, akan menjadi lemah. Okay, AUD akan lemah jika previous sama dan juga forecast sama. Okay, ini adalah method yang senang sajalah. Okay, ini adalah method yang senang saja. Jadi berkemungkinan besar esok pada pukul 9.30 pagi mungkin apa-apa saja pair yang mempunyai AUD di depan, sama ada AUD USD ke, AUD JPY ke. Okay, tadi kita entry AUD JPY, betul? Jadi jangan di close lah. Kalau nak close lah, tapi kalau nak hold boleh hold. Okay, AUD JPY ke, AUD CAD ke, berkemungkinan besar pair itu akan turun ke bawah. Okay, dia akan turun lagi ke bawah kerana pada ketika itu ada news lah. Okay, ada news untuk AUD. Jadi ini adalah prediction saja. Okay, jadi saya tak boleh jamin dia akan berkesan 100% lah. Sama juga macam teknik analisis yang saya bagi anda semua. Signal-signal yang saya bagi anda semua tu 50-50. Okay. Jadi kalau sama dia punya previous dan juga forecast, berkemungkinan besar weak. Okay, kalau previous dia 5.6%, contoh previous 5.6%, forecast 5.7%, maka berkemungkinan besar news tersebut akan menjadi strong. Okay, currency tersebut akan menjadi strong. Jadi bila AUD strong, maka anda tahulah ke mana AUD tu nak pergi. Okay, weak dan strong anda kena tahulah. Okay, dan juga anda kena tahu lagi satu correlation pair. Okay, anda kena tahu benda tu. Okay, sebagai contoh, sebagai seorang trader, anda mesti kena tahu benda ni, betul? Anda mesti kena tahu benda ni. Okay, USD.
USD, XXX dan juga XXX USD. Perasan tak ada pair yang macam ni kat dalam kita punya senarai pair kita? Ada USD yang berada di depan, ada USD yang berada di belakang. Okay, jadi kalau macam ni, katakan kalau USD JPY, okay, ni contoh, kalau USD JPY trend dia naik ke atas, apa-apa pair yang USD ni berada di belakang, katakan Euro USD, mesti dia akan turun. Dia akan terbalik dua tu. Okay, dia akan terbalik dua tu. Kalau UJ naik, mesti EU turun. Okay. Jadi tapi dia tak akan berlaku 100% lah. Okay, ada masa tu kadang-kadang dia ikut sama juga. Okay, kita tengok ni. EU naik sebatang, betul? EU naik sebatang. Kita tengok UJ. Apa UJ buat? Mesti dia turun sebatang. Okay, kadang-kadang saja dia akan berlainan. Okay. Nampak? Betul tak apa saya kata? Kalau EU naik ke atas, maka automatik UJ akan turun ke bawah. Begitu juga dengan pair yang lain lah. Itu sebab yang saya bagi ni adalah contoh saja. Okay, apa-apa pair yang USD XXX, XXX USD ni, kalau satu naik, mesti satu turun. Okay, itu adalah basic saja tentang correlation pair. Tetapi kadang-kadang dia akan, kalau naik juga. Okay, sebab kita ada dua, betul? Kita ada USD dan kita ada JPY. Jadi yang menggerakkan harga USD JPY ni hanya ada dua negara saja, US dan juga Japan. Okay, jadi kalau pada ketika itu JPY menguat, okay, JPY kuat, okay, bermakna pada ketika itu USD JPY akan turun ke bawah. Okay, tapi kalau JPY lemah, maka USD JPY akan naik ke atas. Okay, benda ni anda kena belajar lagi sebab benda ni memang penting. Okay, tentang weak dan juga strong sesebuah currency itu. Okay, jadi anda kena belajar kan. Okay, jadi kita tengok gold. Tengok kat mana gold sekarang. Nampak? Memang fly kau-kau gold ni. Okay. Jadi kalau dia dah nak break zone ni, memang mungkin dia akan naik lagi lah. Okay. Okay. Jadi ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan ke nak tanya? Okay, ulang balik tentang news dekat yang mana? Okay, pasal confirmation secara ringkas. Okay. Confirmation secara ringkas Okay, saya bagi contoh. Okay, nampak GU kita pun dah naik balik. Jadi jangan risau. Kita ada yang dah close lah. Okay. Dah sampai 45 pip dah pun. Okay, tapi kalau ada yang masih hold, set BI. Itu je cara untuk kita selamatkan account kita. Okay, dah sampai 45 pip tu, set lah BI tinggi sikit. Okay. Macam itulah. Dalam trade, dia tak akan terus junam. Okay, kadang-kadang dia akan retrace juga. Okay. Jadi kita tengok confirmation. Okay. Okay, macam ni kita punya confirmation adalah engulfing kan. Jadi paling simple sekali bila anda jumpa je. Okay, sekejap saya cari pair lain. Okay, saya cari pair lain sekejap. Paling simple adalah anda entry di 50% candle reversal signal terbabit. Okay. Anda entry 50%. Okay, saya tunjuk contoh sikit. Okay, mana contoh ni? Okay, kejap. Tak ada pula contoh. Okay, dia macam ni lah. Okay, saya lukis lah. Okay, saya lukis lagi senang nampak. Okay, ni adalah zone resistance kita. Okay, zone resistance. Price naik. Kemudian price membuat and turn lah. Jadi automatik ni adalah zone resistance kita. Okay, jadi bila price datang lagi sekali, macam saya kata, jangan terus entry. Okay.
Jangan terus entry apabila price sampai saja resistance ni, kerana benda ini selalu berlaku. Walaupun resistance ini tak pernah disentuh, tapi bila price datang balik, pop, terus price naik atas macam ni. Sebab apa? Sebab dekat sini tak ada berlakunya confirmation. Okay? Tak ada berlakunya confirmation. Okay? Jadi apa yang perlu kita buat adalah, ini adalah yang paling simple sekali. Confirmation yang paling simple yang kita boleh gunakan, okay, adalah yang pertama, tunggu. Kalau ni kita cari untuk sell, betul? Kita tunggu berlakunya bearish engulfing. Okay? Tunggu berlakunya bearish engulfing. Okay? Jadi ini adalah confirmation yang paling senang sekali. Okay, yang paling senang sekali. Tunggu bearish engulfing muncul. Jadi bila bearish engulfing dah muncul, apa yang perlu anda buat adalah anda entry, anda tunggu price bearish engulfing ni close, entry kat setengah body macam ni. Okay, dalam lebih kurang 50%. Kemudian anda entry sell. Okay, jadi ini adalah confirmation kita. Okay, jadi ini adalah salah satu saja daripada 2-3 tak silap saya kita punya cara nak entry tu sebenarnya. Okay, jadi sebenarnya dia ada lagi cara nak entry. Okay, jadi cara nak senang dia adalah entry di 50% body bearish engulfing ini. Okay, lepas tu ada yang tanya pula macam ni nak dapatkan 50% tu. Senang saja. Anda tarik Fibo, anda ambil tools, okay, tools yang berada dalam MT4 anda. Anda tarik Fibo tu, macam ni. Tarik Fibo tu daripada atas bearish engulfing ni, daripada atas kalau ada shadow, ambil daripada shadow tu. Okay, tak, sorry. Okay, betul. Kalau anda ambil daripada shadow atas tu sampai bawah ni. Okay, tarik sampai bawah. Okay, sampai bawah ni saja, jangan sampai lower shadow dia tu. Sampai dia punya close ni saja. Okay, kalau anda tak tahulah dekat mana 50% dia. Okay, kalau anda tak tahu, okay, jadi saya tunjuk contoh sikit dekat A2JPY tu. Okay, sebab itulah anda nampak dekat A2JPY tu saya ada tarik Fibo, betul? Nampak tak saya tarik Fibo macam ni? Sekejap. Ni. Ini adalah engulfing kita, betul? Jadi saya tarik daripada atas, betul-betul atas shadow ni sehingga betul-betul bawah shadow ni. Jadi entry kita adalah di level 0.5 ni ataupun 50%. Jadi kalau nak entry kat sini, betul-betul sharp, betul? Floating berapa pip dia, 2-3 pip dia terus junam. Okay? Terus junam. Okay, jadi ini adalah salah satu daripada cara bagaimana kita nak entry. Okay, bagaimana nak entry menggunakan confirmation. Okay, jadi ada apa-apa soalan tak sebelum kita habiskan kelas kita pada malam ini? Okay, ada apa-apa soalan tak? Okay, sebelum kita habiskan kelas kita, kelas refreshment kita pada malam ini. Okay, insyaAllah kita akan jumpa di kelas-kelas yang akan datang. Okay, macam mana nak fahamkan news? Okay, news sebenarnya saya pun tak ada nak kaji sangat news tu, tapi saya cuma tahu dah. Saya cuma tahu saja apa news yang ada pada hari itu. Itu je lah saya punya cara macam mana saya nak tengok news. Macam saya cakap tadi, esok ada news AUD. Okay, jadi macam saya cakap tadi lah, anda kena tahu dia punya forecast dan juga previous. Okay, jadi itu sajalah sebenarnya. News tak banyak sebab saya memang tak mahir sangat dalam fundamental ni. Okay, sebab orang yang mengkaji news ni dia akan baca macam-macam news, baca macam-macam berita lah dekat Bloomberg dan sebagainya. Okay, jadi kalau tak ada soalan mungkin kelas kita sampai di sini sajalah. Okay, jadi setakat yang saya ajar pada malam ni faham ataupun tak? Mungkin anda dapat ilmu baru ke, ilmu tentang news ke, tentang confirmation ke. Okay, jadi macam biasalah anda kena buat back test tu je lah. Okay, faham Okay, jadi mungkin kita akan jumpa lah, kalau semua faham kita akan jumpa di kelas yang akan datang. Okay, jadi okay, jadi mungkin kita akhirilah kelas kita pada malam ni. Okay, jadi kita akan jumpa di kelas yang akan datang. Okay, jadi kalau ada nak recording pun nanti mungkin saya akan bagi dalam website saya. Okay, dalam website kami. Okay, jadi Assalamualaikum dan salam sejahtera semua.